Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Baiklah, pada petang ini kita akan teruskan PDPR kita dengan subjek Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pada tema 6 iaitu Sains, Teknologi dan Inovasi. Di bawah unit 16 iaitu Sains dan Kita. Okey, baiklah, sekarang murid-murid boleh bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan alat tulis masing-masing. Baiklah, sekarang murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu halaman 97. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan bincang berkenaan sains, teknologi dan inovasi. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks kita ni, terdapat beberapa gambar yang mana kalau kita tengok gambar yang pertama, gambar basikal, manakala di sebelahnya basikal. Okey, kalau kita tengok di sini, kalau zaman dahulu kita menggunakan basikal, orang-orang dahulu menggunakan basikal yang ada lampu, basikal lama lah kalau kita kira ni. Basikal yang kalau kita mengayuhnya agak lenguh, agak cepat letih lah. Okey, dan pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang kita ada sekarang, kita dah ada basikal yang lebih canggih yang mana basikal mempunyai gear yang boleh mengawal kelajuan sama ada kita nak basikal tu laju ke, perlahan ke. Jadi, ni merupakan perubahan teknologi pada dari zaman dahulu kepada zaman sekarang yang mana basikal zaman dahulu tidaklah secanggih zaman sekarang. Okey, manakala kita tengok gambar yang kedua, gambar alat seterika baju. Kalau zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu dia menggunakan arang untuk memanaskan ataupun untuk menyeterika pakaian. Manakala pada zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, kita dah mempunyai seterika yang menggunakan elektrik. Jadi, kerja kita pun lebih mudah dan lebih cepat. Okey, manakala gambar di bawah merupakan sebuah inovasi yang mana dari bekas sabun, bekas yang diletakkan sabun di dalamnya, apabila kita dah habis guna, kita boleh inovasikan menjadi barangan baru, seperti kita boleh letak menjadi alat ataupun bekas yang boleh kita letak peralatan seperti pensil, gunting, apa sahajalah yang kita boleh simpan di dalam ni. Maksudnya kita boleh inovasikan barang-barang ini menjadi barangan yang baru yang kita boleh guna balik barang tersebut. Okey, jadi sains, teknologi dan inovasi merupakan satu yang dekat dengan kita semua, yang mana kita memerlukannya dalam kehidupan seharian kita. Okey, baiklah, sekarang murid-murid buka buku teks halaman seterusnya 98. Okey, sains dan kita. Tajuk ingat pesanan cikgu. Okey, kalau kita tengok di sini terdapat dialog antara guru dan muridnya. Okey, sekarang cikgu akan baca dialog ini dan murid-murid boleh semak dalam buku teks masing-masing. Kalang, esok ada benda yang kamu perlu bawa. Ya, cikgu, apakah benda yang perlu dibawa? Okay, jadi cikgu memberitahu Kalang bahawa pada hari esok ada benda yang perlu dia bawa. Jadi Kalang ni bertanya, apa benda yang perlu dia bawa itu? Okey, seterusnya, bawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Okey, jadi cikgunya memberi pesanan supaya Kalang membawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman ataupun straw dan tudung botol. Jadi ada 5 benda yang perlu Kalang bawa. Okey, jadi tempat kosong, apakah yang hendak kita buat? Okey, jadi Kalang ni bertanya kepada cikgu, apa yang kita nak buat dengan benda-benda itu? Okey, kalau tengok di sini ada tempat kosong, apa yang paling sesuai kita letakkan di sini? Apa jawapan yang paling sesuai Kalang berikan kepada cikgunya? Baiklah, baik cikgu ataupun baik cikgu, apa yang hendak kita buat?
Okey, jadi jawapannya di sini kita boleh letakkan baik cikgu. Okey, sekarang kita tengok gambar yang bawah. Kita akan membuat uji kaji sains. Tolong sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan kamu. Oh, rupanya cikgunya minta murid-murid membawa barang-barang tadi, batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol untuk membuat uji kaji sains. Jadi cikgunya berpesan kepada Kalang supaya sampaikan pesanan itu kepada kawan-kawannya. Okey, agak-agaknya apa jawapan yang paling sesuai untuk Kalang memberi tahu pada cikgu atau berikan jawapan yang paling sesuai untuk cikgunya. Okey, apa dia? Okey, baiklah cikgu, saya akan sampaikan pesanan cikgu kepada kawan-kawan. Okey, jadi Kalang membalas dengan baiklah cikgu, saya akan sampaikan pesanan cikgu kepada kawan-kawan. Okey, jadi bila Kalang masuk kelas, dia pun dia ingin menyampaikan pesanan cikgunya tadi kepada kawan-kawannya. Okey, agak-agaknya macam mana dia nak sampaikan pesanan tersebut kepada kawan-kawannya? Okey, macam mana? Okey, contoh jawapannya, kawan-kawan, esok kita akan membuat uji kaji sains. Oleh itu, Cikgu Amir pesan supaya kita membawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Okey, jadi Kalang telah memberitahu kepada kawan-kawannya berkenaan pesanan cikgunya tadi. Okey, macam mana kawan-kawannya ingin menjawab? Apa dia yang paling sesuai? Baik Kalang, kami akan membawanya esok. Okey, jadi itu bermaksud Kalang telah menyampaikan pesanan cikgunya kepada kawan-kawannya tadi. Okey, sekarang tugas murid-murid boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu halaman 23. Murid-murid perlu jawab dan lengkapkan dialog untuk memberikan respon. Okey, sekarang murid-murid baca dialog, kemudian pilih jawapan mana yang paling sesuai untuk murid letakkan di bahagian jawapan. Okey, jawapan semua dah ada, murid-murid hanya perlu pilih yang mana paling sesuai. Okey, ini untuk tugasan yang pertama. Okey, baiklah, sekarang murid-murid boleh buka balik buku teks Bahasa Melayu halaman 99. Okey, pada hari ini kita akan terus masuk sekali untuk tajuk tenggelam dan timbul. Okey, sekarang cikgu akan baca petikan ini, kemudian murid-murid boleh semak dalam buku teks masing-masing ya. Okey, Cikgu Amar membimbing murid-murid membuat uji kaji sains. Mula-mula murid-murid diminta mengisi air ke dalam gelas plastik. Kemudian mereka diminta memasukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang dipotong pendek ke dalam gelas. Yang berikut ialah hasil uji kaji yang dijalankan. Okey, jadi maksudnya di sini Cikgu Amar dia sedang membimbing murid-muridnya untuk membuat uji kaji sains. Jadi murid-murid tersebut telah masukkan, mula-mula murid-murid isi air ke dalam gelas, kemudian mereka masukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang telah dipotong pendek ke dalam gelas tadi. Okey, gambar di bawah ini menunjukkan hasil uji kaji yang telah dijalankan. Okey, kita tengok di sini, batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Okey, manakala penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Okey. Okey, berdasarkan uji kaji ini, objek yang berat akan tenggelam di dalam air, manakala objek yang ringan pula akan apa? Akan timbul. Okey. Kalau kita tengok apa objek yang tenggelam, batu dan duit shilling, dia tenggelam di dalam air, manakala penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Okey, jadi inilah hasil uji kaji yang dijalankan berkenaan tenggelam dan timbul. Objek berat bila masuk dalam air dia akan
tenggelam, manakala objek yang ringan bila masuk dalam air dia akan timbul di permukaan air. Okey, baiklah. Untuk tugasan yang kedua, murid-murid boleh buka buku aktiviti halaman 24, baca teks, kemudian lengkapkan jadual. Okey, kalau kita tengok di sini terdapat benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, apa dia benda hidup? Benda hidup ni contohnya kita, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Okey, dan benda hidup ni dia memerlukan apa? Dia memerlukan makanan untuk hidup. Sebagaimana tumbuhan pun memerlukan baja untuk hidup. Binatang pun memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan. Okey, selain makanan, manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. Okey, dan benda bukan hidup, apa dia? Contohnya, yang ada di sekeliling kita. Kerusi, basikal, rumah. Okey, ni semua benda bukan hidup. Benda yang tidak bernyawa. Dan benda-benda ini tidak memerlukan makanan untuk meneruskan hidup. Dia tidak perlukan makanan ataupun udara. Benda-benda ini tak perlu. Makanan semua tu dia tak perlu. Okey, jadi sekarang apa yang murid perlu buat ialah murid perlu lengkapkan jawapan di bawah berdasarkan gambar yang telah diberi. Okey, benda hidup seperti, okey, tengok contohnya apa? Benda hidup seperti, okey, tuliskan, senaraikan seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Okey, dan benda hidup memerlukan apa? Ni, memerlukan makanan, minuman, udara dan sebagainya. Okey, yang kedua, benda bukan hidup seperti apa? Kerusi, rumah, basikal. Dan benda bukan hidup tidak memerlukan apa ni? Tidak memerlukan makanan dan minuman ataupun udara. Jadi murid-murid boleh lengkapkan sahaja di bawah di ruangan ini. Okey, jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebarang persoalan atau permasalahan murid-murid boleh terus WhatsApp cikgu. Okey, jadi sekian sahaja dari cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.